Halim untuk meneruskan kuliah Hasil Al-Hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yuzhirahu ala ad-din kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Ayyuhal mu'minun ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Allahumma zakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna. Allahumma zakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna. Allahumma zakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna. Yang saya hormati Tuan Pengurusi Majlis, Pengurusi Surau Al-Kautsar, serta jawatan kuasa surau, tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, tuan-tuan guru, para alim ulama, muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Pertamanya kita memanjatkan rasa syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia dan inayahnya kita masih lagi diberi kesempatan, masih lagi diberi peluang, kelapangan waktu, kesihatan yang baik sehingga kita sama-sama dapat melaksanakan tuntutan-tuntutan Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala insyaallah. InsyaAllah pagi ini kita sama-sama duduk berkongsi sedikit ilmu yang dianugerahkan, sedikit ilmu yang dipinjamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala memberikan melainkan sedikit sahaja ilmu kepada kita kalau nak dibandingkan dengan apa yang disebut oleh Allah taala, walau annama fil ardi min syajaratin aqlam wal bahru yamudduhu min ba'di sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah innallaha azizun hakim. Andai kata di muka bumi Allah Ta'ala ini dipenuhi dengan pohon-pohon untuk menjadi alat pena menulis kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibantu pula dengan 7 lautan sebagai tinta, sebagai dakwat, namun ilmu Allah tetap tidak akan habis ditulis. Jadi yang dia bagi kat kita ni cuma sedikit. Yang banyak tu penyakit kita. Penyakit suka perasan. Tu yang banyak tu. Tak banyak mana pun, cuma perasan je banyak. Harta tak banyak mana, tinggal lagi perasan banyak. Ilmu tak banyak mana, tinggal lagi perasan banyak. Pasal, yalah, orang bagi gelaran kan. Tu terasa banyak tu. Dulu orang panggil nama tak terasa kita ada ilmu tuan-tuan. Bila orang dah panggil ustaz, perasan dah sikit kita ada ilmu, orang dah panggil ustaz. Al-Fadil ustaz belakang dia kan pengusi. Lagi panjang gelaran, lagi jahanam lagi tu. Al-Fadil, ustaz, datuk, doktor, profesor, lagi jahanam. Kan panggil pula tuan guru, panggil pula maulana, panggil pula tuan syekh, semacam yang kita kan. Lain rasa tuan-tuan, lain macam rasa. Kan? Tuan-tuan mungkin tak rasa sebab tuan-tuan tak dapat gelaran tu. Pasal tu orang nak sangat gelaran-gelaran tu pasal nak menyakitkan hati yang dah sakit ni. Nak menambahkan penyakit hati yang memang dah ada penyakit. Dia dah ada sakit dah. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dia dah memang ada penyakit, tambah pula lagi gelaran-gelaran tu, perbuatan-perbuatan manusia, lagi penyakit. Kan? Orang salam kita, hormat kita, cium tangan kita, lain rasa tuan-tuan.
Tuan-tuan tak rasa, tuan-tuan cuma bini je cium tangan. Ini tua muda kecil besar macam-macam orang salam cium tangan. Lain tu rasa tuan. Tu yang cakap dengan bini tu kan. Balik rumah cakap mau rumah. Kau tahu tak? Orang masjid surau semua salam cium tangan aku. Engkau je yang tak cium. Orang rumah kata dia memanglah, dia kata dia tak tahu background awak kan. Dia tahu awak ustaz pakai serban, pakai jubah memang saya pun saya tahu. Awak zuhur pun pukul 4 macam mana nak cium tangan? Subuh pun pukul 7 kata macam mana nak cium tangan? Nak ambil berkat tang mana? Dia kata tak ada nampak langsung. Sebab itu gelaran ni dahsyat tuan-tuan. Lain macam rasa. Tuan-tuan turun daripada kereta kancil, lain tuan-tuan. Turun dari kereta Audi, lain rasa. Ada rasa tak Musi? Tak, ni surau kan. Kalau tuan-tuan turun daripada kereta kancil, tak ada rasa apa lah kan kancil kan. 660 pula lagi tu. Yang lama yang main kayuh dia punya tingkap nak. Tak adalah rasa apa. Jalan pun bersepah je kan. Orang pun tak ada sambut. Tuan-tuan turun daripada Velfire, macam mana rasa? Walaupun bukan kita punya. Orang punya numpang kan. Turun tu pun lain macam tu. Labik dada sikit kita. Tapi saya tak tahulah tuan-tuan, tapi sama lah kot. Tuan-tuan berkawan dengan orang biasa, tak ada rasa apa. Cuba kawan dengan YB tak? Silap-silap kita lebih daripada YB tu. Punyalah dia punya rasa tu kan. Lain tuan. Inilah namanya hati. Ya? Inilah namanya penyakit hati. Yang Allah Subhanahu wa taala kata dalam Quran, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Pada hati kamu tu ada penyakit tau. Tuhan ingatkan. Jadi jangan tambahkan lagi lah penyakit tu. Rawatlah penyakit itu kan. Tuan-tuan dah merawat hati yang sakit ni. Memang dah rawat, hari-hari rawat dah. Bertahun dah merawat hati tu, tapi tak mau pulih juga. Dia macam kencing manis jugalah. Ubat dah makan tapi tak mau baik juga. Tak turun-turun jugalah kan. Dia tetap juga 8-9, 8-9. Jarang dia turun 6. Ubat macam-macam ubat. Datang orang ni bawa ubat. Cuba tuan makan ubat ni. Ubat ni bagus. Ada kawan saya makan. 1 hari je dia makan. Turun terus sampai 5. Kita pun beli. Berapa harga? 350 beli. Kan? Belilah nak elok, nak sihat kan? Beli. Makan tak elok juga, tak turun juga. Kena 2-3 bulan datang lagi orang. Waduh. Aku kencing manis teruk tu lah. Cuba makan benda ni. Ini saya pun ada juga, tapi saya makan ni tak pernah naik. Berapa ni? 170 beli. Duk habis beli ubat tu lah. Baiknya tak lah. Sebab bukan, kadang-kadang bukan sebab ubat tu, sebab kita tak betul makan ubat tu. Orang kata sebiji, kita telan 2. Orang kata makan waktu tidur, kita makan tengah hari. Tak kena lah kan. Rawat, siapa kata tak rawat kan? Jumpa doktor pakar, daripada sebiji ubat sampai serenggam. Kalau kau tuan-tuan jumpa doktor macam tu lah kan. Jumpa doktor ni mula-mula sebiji je, lepas tu serenggam. Mula-mula datang bang, jumpa doktor pun cek, duduk dulu. Dia pun ambil darah, ambil sampel, lepas tu dia pun dapat jawapan. Kena macam mana kata dia. Dia pun bagi ubat. Ni makan ubat ni dulu nah. Ubat ni makan dulu selama 3 bulan ni, tengok macam mana. Nanti lepas 3 bulan saya bagi tarikh ni, datang balik jumpa saya. Dia pun bagilah ubat.
Tuan makan ubat ni 2 pagi, 2 tengah hari, 2 malam. 3 kali makan satu hari, 2 biji sekali makan. Lepas habis ubat ni besok datang jumpa dia. Dia kata tuan kena kencing manis. Makan ubat ni. Sampai bila ni? Kalau dah kena kencing manis, dia kata makan ubat ilal abad, sampai mati. Jadi kita pun makan lah. Habis 6 bulan makan ubat tu, datang jumpa dia 3 bulan. Habis ubat, jumpa dia. Dia pun datang, cek tengok kita punya kencing manis. Bagus dah tuan, kencing manis tuan dah okey dah. Alhamdulillah. Cumanya dah ada dah penyakit lain pula dah. Cuma nampak buah pinggang tu macam mengecut sikit lah. Sudah. Hari tu buah pinggang elok-elok, maka ubat ni mengecut. Tapi tak apa. Saya bagi ubat. Kita mungkin kesan ubat kencing manis ni kuat sangat. Kita kurangkan sikit. Kita makan 2 kali je sehari. Tapi saya bagi ubat buah pinggang ni. Dah 2 biji lah. Dah 2 jenis kan. Kencing manis kena, buah pinggang pun kena juga. Makan bagi habis lah. Makan habis. Dapat 2 biji. Itu sebiji. Sekarang dah 2 biji, 2 jenis ubat. Kan. Balik. Habis ubat besok datang jumpa dia. Dia pun cek. Kencing manis okey dah. Alhamdulillah. Ini buah pinggang pun nampak macam dah okey. Kita pula ngadu kat dia. Tapi doktor, sejak saya makan ubat buah pinggang ni, telinga tu berdengung. Rasa macam sakit. Dia pun cek pula dah. Cek, tengok. Telinga ni bengkak. Mungkin ubat buah pinggang ni kuat sangat kot. Dia yang suruh makan lah itu. Dia yang suruh. Dia yang suruh. Bukan doktor suruh kan itu. Tapi tak apa. Kita kurangkan sikit. Mungkin ubat ni kuat sangat. Kita kurangkan sikit. Dia jadikan kita ni eksperimen dia je, tuan-tuan. Tu kau dengar kau doktor marah dia ni kan. Kita pun ambil buah pinggang, dah 3 biji ubat. Besok jumpa lagi, malarat lah kod lain. Dah jumpa lagi, malarat lah kod lain. Pulihnya tak ada. Penyakit terus. Lama-lama kubur. Cukup serenggam ubat, sebulan makan, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dah meninggal. Kenapa? Sakit dia tu lah. Orang takut nak cakap, makan ubat banyak kan. Tak ikat lagu tu. Kita ni, hati kita ni dah sakit, dah rawat. Dah macam-macam ubat rawat. Tapi tak mau pulih juga. Dengki macam tu juga, sombong macam tu juga, dendam macam tu juga, resah gelisah macam tu juga kan. Dah ubat, bukan tak ubat. Tuan-tuan semua dah ubat kan. Resah gelisah kan. Macam tu juga. Tengok orang kita resah, tengok orang kita gelisah. Tak tahu. Semua orang punya, kita punya tak pernah gelisah pun. Kita tengok orang je gelisah kan. Unsing. Tu saya kata. Kadang-kadang kita tengok orang sambung rumah pun kita unsing. Dia buat renovation rumah pun kita unsing tu Haji. Kau tengok dia tu baru sambung depan, kau tengok dia buat belakang. Banyak tu duit dia. Lah yang kau unsing pasal apa? Rumah dia. Tak adalah unsing. Tapi banyak tu duitnya. Mana dia ambil lah? Duit dia lah dia simpan-simpan. Aku pun nyimpan tak, tapi tak boleh buatnya. Tak yang kau unsing pasal. Belum habis sembang bak rumah, tukar kereta baru. Lagilah kita unsing. Kau tengok. Baru ni sambung rumah, kau tengok dah tukar kereta pula lah. Bukan tukar kancil ke Viva. Kancil Velfire. Tengok. Kau ingat murah kereta tu. Buat tu ribu tu. Cuba kau fikir. Kita pula disuruhnya fikir. Dia yang tukar kereta, kita yang fikir. Bodoh tak ada. Yalah, ustaz fikir tengok. Saya dia ajaknya fikir. Fikirkan kenapa macam mana orang tu boleh tukar kereta. Dia tolong kira kan. Ustaz tengok. Dia kerja apa Ustaz? Dia kerajaan je Ustaz. Gaji RM1 itu. RM1 katanya orang tu. Kan? Saya tahu lah Ustaz. RM1 Ustaz. Cuba Ustaz fikir. Saya banyak kerja lain nak fikir lagi. Tak ada masa nak fikir orang tu tukar kereta. Kan? Ni katanya penyakit hati. Dah rawat. Tuan-tuan dah baca Quran. Tuan-tuan dah semayang.
Sedangkan Tuhan kata dalam Quran, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat menghindar, mencegah. Dua benda dia buat. Satu, menghindar sifat-sifat mazmumah. Yang keduanya, mencegah dari perbuatan mungkar. Betul ke solat kita dah cegah kemungkaran? Lama dah solat tuan-tuan, dahi pun dah lebam dah. Min asari sujud, bibir pun lebam. Bibir lebam bukan pasal sujud, pasal rukuk. Dahi lebam pasal sujud, bibir lebam pasal rukuk. Rokok pun tak boleh kita hindarkan. Macam mana kita yang semayang 20 tahun. Lepas semayang balik nak naik motor je, dah start dah motor ni. Dah naik dah motor, baliklah dulu. Tak atas motor juga. Tadi boleh lepas semayang. Bukan sini lah, tempat lain lah. Tapi kau ada berhenti kan lah, tu je. Ni siapalah manggil ustaz ni. Dia mesti tuju yang manggil dulu kan. Ni pengusi ni, lain kali tengoklah ustaz tu, carilah ustaz yang okey sikit. Sakit dia telinga aku dengar ustaz cakap. Dia bukan telinga sakit, hati yang sakit. Telinga tak ada kena-mengena. Kita je kata sakit telinga kan. Sebenarnya hati yang sakit. Telinga tak ada apa pun. Bukan ada nak tembak, pukul, tak ada. Cakap tak ada kena-mengena dengan telinga kita ni. Tiba-tiba sakit telinga aku dengar ustaz tu cakap. Tak. Bukan telinga kau sakit, hati kau sakit. Sebab hati dah memang ada penyakit. Tu padah betul ustaz ni kata dia. Lain kali kau jangan panggil lah ustaz ni. Makna kalau jangan panggil tu lagi teruk lah hati tu. Tu bukan sakit dah tu dah nak mati dah tu. Tenat dah tu. Tuan-tuan, hati ni penat kan? Tuan-tuan, hati ni tuan-tuan tempat tilikkan Allah. Tuan-tuan memang bersihkan. Selalunya yang kita nak jaga ni tempat tilikkan, tempat pandangan. Ada dua pandangan. Satu pandangan Allah, satu pandangan makhluk. Yang kita jaga sangat-sangat ni pandangan makhluk lah. Pandangan Allah tak jaga pun. Pandangan makhluk ni yang kita nak jaga pun. Hidung tak apa nak mancung, modified cepat sebab orang nak tengok. Bulu kening tak apa nak lentik, modified cepat sebab orang nak tengok. Apa tempat pandangan orang, semua kita nak modified dia. Badan tak apa nak cantik, pergi gym kita, masuk gym, badan nak sadu balik lah. Ini badan pun Allahu Akbar kan. Jadi nak sadu lah sebab orang nak tengok ni kan. Jaga tempat pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala kata apa? Innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Dia kata sesungguhnya Allah Ta'ala tidak melihat paras rupa kamu, walakin yanzuru, tapi yang dilihat oleh Allah ialah qulubikum wa a'malikum, hati kamu. Yang Allah Ta'ala nak tengok, yang nak bagi hukuman, yang nak bagi balasan, nak bagi ganjaran, dia yang maha kuasa. Patutnya kita lebih utama menjaga tempat pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita duk sibuk siang malam pagi petang ni, duk nak jaga pandangan manusia ni. Nak jaga tempat pandangan manusia lah kan. So itu kita hias macam-macam. Habis semua kita nak hias. Kita nak jaga pandangan manusia. Akhirnya kita buat pun semua kerana manusia. Sebab nak jaga pandangan manusia. Macam kenduri kahwin lah kan. Orang perempuan lah, tapi orang laki-laki tak ada lah. Selalunya orang perempuan lah, ibu-ibu kan. Kalau buat kenduri kahwin dia orang ni lebih. Nak buat itu, nak buat ini, semua nak buat. Kalau tak buat kan orang kata apa pula.
Kan? Kad jemputan berapa? Buat 1,000. Cukup ke bang? Awak tu ramai kawan. Nanti dia umpat pula ke orang. Tak, dia kira orang je semua. Buat pelamin tu, yang pelamin sampai 3-4 ribu tu. Dulu yang tua-tua ni kahwin mana ada pelamin, letak kursi 2 biji je. Cuba tanya orang lama-lama ni dulu ni, waktu menikah kursi plastik tu letak 2. Lepas tu balut dengan kain batik. Saya Johor tak tahulah, tapi saya Negeri Sembilan macam tu lah. Saya rasa sama lah kot. Oh dulu tak kursi tangkap gambar. Itu pun pakai kodak lah. Banyak kodak habis. Duduk atas kursi tu je. Kalau Negeri Sembilan baju sampai 10 pasang tukar. Kejap baju ni tukar. Lepas tu ambil pula gambar tukar. Last sekali baju Minangkabau yang bertanduk tu. Itu kalau Negeri Sembilan lah kan. Tapi Negeri Sembilan ni hebat sikit pasal ada perahu tu. Naik perahu tu. Saya pernah lah buat kapal tu. Ikut orang tua-tua buat perahu kan. Lepas tu angkat pengantin bawah dalam perahu tu. Dia sonok-sonok, kita berat-berat. Bodoh. Tapi waktu tu tak fikir bodoh, fikir seronok. Kan? Pikul lah kita. Dia berdua duduk atas tu. Dia baru menikah kan, pengantin. Seronok dia tu. Perahu tu pun dah berat. Kapal tu. Membuat satu hari. Seronok dia naik. Kita yang mikul ni bagai nak gila. Dalam hati bodoh betul lah. Dia seronok, kita penat. Tu dulu kan. Tapi sekarang pasal nak bagi orang tengok, tu yang buat pelamin dekat dewan pelamin tu beribu tuan-tuan. Wedding planner ni 1,000 dia buat. Duduknya 5 minit je. Yang lebihnya mak bapak pengantin yang duduk. Pasal kalau buat tak elok, nanti orang datang tengok dah macam ini pelamin. Gitu yang tak nak tu. Tapi orang laki-laki dia tak kisah sangat benda tu. Sebab orang laki-laki dia tak penting bagi dia. Bukan tak penting apa, dia nak keluar. Dia orang rancang je. Tu yang malas nak layan sangat tu. Bang, nak buat pelamin ni berapa ribu? 6,000. Mahal dia. Takkanlah nak kita besok kawan-kawan awak gak nak datang tengok kan. Awak tak malu ke? Awak ada duit, bukan tak ada duit. Tu tanda ada. Awak tak malu. Apa kena mengena pula kita nak malu? Tapi hati dah rosak kan. Tu jadi dah. Yang buat-buat kenuri tu, tak maaf cakap lah, banyaknya kerana orang, bukan kerana Allah. Orang nak tengok, satgi orang puji. Orang pun puji, kak-kak kata kan. Lawa tu pelamin anak akak ni. 6,000 tu. Macam ni lah. Yang dalam ibu-ibu kan. Tapi ibu-ibu tak ada lah. Tapi sama je kot kan. Nak rasa kembang lah sikit kan. Sebab hati dah rosak. Tapi tambah rosak kan buat apa? Kenapa nak dirosakkan lagi? Dia dah rosak dah. Dia dah ada penyakit. Apa nak tambah penyakit lagi? Yalah ustaz, nanti orang tengok apa pula kata orang. Bapaknya bukan calang-calang orang. Takkan nak duduk atas kursi 2 biji je. Buat semua kerana orang. Akhirnya hati kita semakin lama semakin rosak. Jadi kita pun merawatlah. Cuma merawat ni tak betul, tak mau pulih lah kan. Rawat. Ubat Tuhan dah bagi. Ni ubat kata Allah untuk rawat segala penyakit hati yang ada. Ubatnya mujarab, penawar mujarab. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa. Aku turunkan Quran ni sebagai penyembuh penyakit zahir dan batin. Aku bagi. Aku jadikan sembahyang itu sebagai ubat penawar. Tapi sembahyang tak betul. Pasal apa tak betul? Sebab tak baca dulu bab-bab tu. Sebab itu Tuhan kata Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Tuhan kita baca dulu. Sebelum nak buat ni baca dulu. Tapi kita tak baca.
Dia suruh baca, kita tak baca. Kita ni jenis kan malas baca, bukan rajin pun baca kan. Tuan-tuan beli kereta lah bang, beli kereta kan, ada manual dalam kereta tu, satu beg dia bagi kan, buku lah busi. Beli kereta apa pun ada tu, dia belilah buku kereta tu, satu beg. Satu beg buku dia bagi, buku panduan kereta tu, manual dia. Dalam tu ada lah sekali dengan buku servis free, buku macam mana nak setting jam kan. Sekarang kereta semua pakai digital kan, nak setting jam, nak setting semua-semua tu lah. Kita tak baca kan. Yang kita baca apa? Buku servis free yang 3 kali itulah. Bukan baca pun, tengok kilometer je. 5,000, 10, tu tengok kan. Yang lain agak-agak tuan-tuan baca tak? Saya cakap betul-betul. Yang beli kereta baca tak? Tak baca kan? Buat apalah orang yang buat kereta tu buat buku tu. Kalau kita tak nak baca, baik tak buat semak kereta je. Kita pun bawa lah kereta tu bang kan, sebulan 2 bulan terasa minyak mahal, banyak kuat makan minyak lah kereta ni. Maksud? Menyesal tu aku beli, tak usah belilah kereta ni, kuat makan minyak kata dia. Ya ke kuat? Kuat dia tu. Pusing-pusing dalam Batu Pahat ni pun dia 50 sehari habis. Ui, kuat je. Ini bukan makan minyak ni, menterdarah minyak ni kata dia. Oh gila kata dia. Menyesal aku beli. Padahal dia tak pandai bawa kereta tu. Dia main tekan dia kereta baru tu. Kereta tu dia tulis dah, kereta ni fully injection. Mana jangan tekan sangat lah. Saya tu start pun tadi start, dia tak tekan minyak kan? Dia tak tekan, dia tak suruh tekan pun, sebab dia fully injection kan. Bila sampai traffic light tu, berhenti, tekan brake. Bila nak jalan, dalam kereta tu tulis jangan tekan minyak, biar dia jalan sendiri. Lepas brake, dia akan jalan sikit. Dia jalan baru tekan sikit. Tu bawa kereta fully injection. Dia dah tulis tu. Kita tak baca bang, hijau je angkat tekan minyak, menderam kereta tu pergi. Minyak tiap kali traffic light secawan, tiap kali secawan macam gitu. Tapi long distance kan, dia tak banyak makan minyak kereta ni. Dia dekat-dekat bandar je. Sebab kita tak pandai bawa. Pasal apa tak pandai? Tak baca benda tu. Highway tak ada tekan macam tu, straight je kan, tak ada berhenti-berhenti. Tak ada lah. Saya tu kita jenis malas baca kan. Ni beli kereta ni dulu ni cik ni bang kan, beli kereta dulu ni mana pernah baca? Baca? Tak baca. Mana pergi bila buku tu? Entahlah ustaz kata dia. Ada belakang tu. Tak baca kan? Pasal itu kereta tak tahan lama kan. Itulah. Jadi kita ni makanlah ubat tu. Baca tak ubat tu? Macam mana nak rawat hati tu? Zikir macam mana? Macam mana cara zikir? Zikir je lah ustaz. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Orang berzikir sebut nama Tuhan, lembut hati. Kita tak lembut-lembut juga. Sebab ada cara berzikir, ada adab zikir, ada syarat zikir, ada zikir-zikir yang afdaliyat. Kita semua ada kan? Kita baca ke tak? Pantang ustaz cakap ini zikir ni bagus, siapa amalkan rezeki tak pernah putus amal. 2 minggu akan datang ustaz lain pula dah. Siapa amalkan zikir ni, zikir ni kalau kita berjalan orang tak nampak, amal. Yang bagi tahu tu semua yang best-best semua. Cuma dia tak bagi tahu apa adabnya, apa syaratnya, bila zikirnya, macam mana cara kaifiat berzikir, tu dia tak bagi tahu. Dia bagi tahu siapa amalkan zikir ni dia boleh terbang.
Amal pula dah. Tapi tak terbang-terbang juga. Satu tuan-tuan berzikir juga. Bertahun dah berzikir kan. Lepas mayang zikir tak? Wirid, zikir. Apa zikir tuan-tuan baca? Subhanallah. Lagi? Alhamdulillah. Allahu Akbar. 3 lah. Cumanya tak betul cara ya. Zikir dah betul dah. Cara buat tak betul. Kebanyakan dia lah. Saya ikut sembahyang jemaah ni kan. Saya tengok tentang dengan zikir dia. Subhanallah, 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 subhanallah. Subhanallah, 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 subhanallah. Sebelah-sebelah. Yang sebelah ni besok. Sebelah pagi ni sebelah petang gerang. Baru dapat satu. Subhanallah, 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 subhanallah. Malaikat sampai tak tahu nak tulis apa. Kau ni sebut apa ni? Apa yang kau sebut ni, dia kata. Hamilah, 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 hamilah. Hamilah, 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 hamilah. Apa benda tu? Hamidah ke apa? Sebutlah. Alhamdulillah. 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 Ada surah masjid buat lagu tu? Ada ke? Tak. Dia kata apa? Bila nak habis ni Ustaz? Habis apa? 33. Siapa suruh? Zikir dah. Lama dah zikir tuan-tuan. Tiap kali pas mayang. Tapi itulah bunyi dia. Subhanallah, 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 subhanallah. Apa zikir yang tuan-tuan tak buat? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tu gear pertama. Gear kedua laju sikit lah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Masuk gear ketiga, dia change gear Allah. Siap kau. Dah berjin kejap sampai imam tepuk tak sedar, tak jalan terus bercolek lah kayu. Bang dah habis dah. Dah zuk lah, zuk nak apa, zuk tak mana. Tuhan bukan nak zuk tu. Tuhan kata buat lah elok-elok. Aku ni suka yang elok. Kau buat lah elok-elok kan. Tahlil arwah. Arwah tu pun tak nak hadiah tu. Tak nak dia. Hadiah elok-elok lah tuan-tuan. Kata nak kita hadiahkan pahalanya pada si Fulan bin si Fulan kan. Namanya hadiah. Takkanlah hadiah bagi macam tu. Tuan-tuan beli hadiah kan. Buat apa ni Ji? Nak bagi hadiah. Kat siapa? Si Fulan. Bungkus lah Ji. Tak payah bagi macam tu kan. Tuan-tuan nak bagi hadiah, balutlah walaupun murah, tapi bungkusnya lawa, cantik lah. Orang tu tengok sampai tak buka-buka lah. Wih sayang tu nak buka hadiah ni, cantik tu bungkus dia kan. Dalam selipar Jepun dia. Kita nak bagi hadiah ke orang, tapi macam tu rupanya hadiah. Macam tu lah. Hadiah cantik, bungkus elok-elok. Hadiah biarlah kita bagi dengan cara yang elok. Ini bertahlil. Kadang-kadang salah tuan rumah lah. Pasal tuan rumah kalau buat sikit kan dia marah. Tahlil sikit sangat, 15 kali je, marah dia kan. Malas Ustaz tu kata, 15 je macam tak berzikir je aku tengok. Tuan rumah kan, dia tuan rumah pula tak ada ilmu. Dia kira nak banyak je. Pasal ayam dah 8 ekor dah siap tu. Ikan lagi 10 kilo. Lauk lain lagi kan. Tiba-tiba imam 15 kali je. Afdal zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Geleng tidak, pejam tidak. Tasbih pun pusing lambat. 15 tahun rumah tengok, ni buat apa berzikir kata. Tiba-tiba dah habis 15. Lepas tu doa, lepas tu makan kan.
Tuan rumah tengok ayam habis 15 je. Malas ustaz tu. Itulah orang cakap, jangan panggil ustaz tu, kau panggil imam tu. Imam tu mah aku itu 300. Zikir, berbaloi lah, puas hati lah. Ku ayam habis 8 ekor pun 300 kali zikir. Aku tengok je sekali pusing. Tapi macam mana zikir dia? Macam tadi tu lah. Allah, terkejut kawan sebelah ni. 300. Taubah pun Sono kan? 300. Yang tak seronok siapa? Yang menerima dengan yang nak catit tu. Ni apa menatang lah kau sebut ni. Aku tak ada satu pun yang aku faham. Yang nak terima lah, ni bungkus apa ni kau bagi. Bungkus plastik kedai tu lah dia bagi. Ribbon tak ada, kertas bunga tak ada. Tak ada. Bogel macam tu dia bagi. Sampai dia tak nak lah terima. Nampak tak? Ini zikir kan, tak zikir. Saya tu zikir 300 pun tak ada kesan. Lepas 300 bergegar rumah orang tu. Lepas tu apa buat? Doa lah. Doa pun punya panjang kan. Turun. Tak ada habis lagi. Turun lagi. Perut dah lapar, lauk dah siap depan, imam panjang sangat doa kan. Amin. Mula-mula tu kuat amin tak? Amin. Lepas tu dah seluruh amin. Dah ujung dah. Lepas tu dah jenah. Lepas tu dah sampai ke ribu. Tak agak habis lagi kan? Dah sampai ke ribu. Rabbana, tu angkat dah habis dah. Itu macam dah tahu. Beramal macam dah tahu apa nak buat lepas ni, apa nak buat lepas ni. Ini kalau imam masih panjang je doa. Kau tak payah angkat, lengoh garang. Kalau tak je, topang dekat pohon je lah. Amin. Lepas tu dah sambil ngamin tu, pandang orang dah tu. Amin. Amin. Kan? Lauk dah sampai depan. Nasi, mam, dah dah mam, lapar dah mam. Amin. Rabbana, nak habis dah. Tu dah tahu, sapu. Lepas doa, apa buat? Apa lagi? Makan lah. Kan? Melantak lah kita kan. Licin. Lepas dah licin, apa buat? Duduk dulu. Minum-minum dulu kan. Lepas tu 300 tadi tu, last kali sumbat benda haram. Bukan nak lembut hati, sumbat benda haram. Marah je orang mokok kat aku. Marah makna hati kotor lah tu. Dia kalau tak marah, hati bersih. Senang dia tengok orang ni, hati dia kotor ke bersih. Cakap benda betul, tegur benda baik pun marah, hati kotor. Tu masalah tu. Tapi kau cakap benda betul, walaupun kena kat dia, dia relax. Lantak lah ustaz. Itu rokok aku apa hal lah. Itu makna dia hati dia bersih lagi lah. Walaupun dia rokok juga, tapi hati dia bersih. Dia tak risau, tegur-tegur lah. Ya betul kau tegur, tapi kau tak faham. Dia sebenarnya aku bukan tak nak berhenti. Aku rokok ni daripada beranak dulu ni. Beranak 7 tahun, lepas tu aku dah mula merokok. Orang tua lah latih aku merokok dulu kata dia. Orang tua suruh pergi kedai beli rokok abah, pergi ambil sebatang. Jadi tuan-tuan ni hati dah rawat, cuma tak betul rawatan. Ubah balik, zikir elok. Jangan banyak-banyak zikir ni, tak payah banyak-banyak. Yang penting istiqamah, betulkan sebutan, makhraj huruf. Semayang lama dah, tapi tak betul. Sedap dia ustaz kata kita orang semayang tak betul. Bukan tuan-tuan tak betul semayang, kita ni banyak tak betul semayang. Waktu tak jaga, syarat rukun sah tak jaga, yang sunat tak jaga. Macam mana tuan-tuan semayang kalau menghadap Tuhan pun ngangkat takbir, tangan pun tak betul, ngangkat pun macam sotong, macam mana? Allah. Tak boleh ke angkat elok-elok? Tak boleh. Tak boleh ke? Yang nak macam sotong tu siapa? Alah tu sunat dia ustaz. Yang sunat yang ini tak ada sunatnya kan.
Macam ni. Ada pula yang tinggi sangat barang kan. Allah. Ni dah macam Ultraman, kau nak ke mana? Nabi ajar elok semua tu. Nabi ajar elok sini. Yang kau nak pergi terbang tu besar. Allah. Tak sampai lagi. Lepas tu dah letak-letak, dah elok dah. Turun nak balik. Astaga. Kenapa bang? Tak masuk lah. Apa yang masuk? Dia tak masuk. Apa dia? Niat tak masuk-masuk. Niat duduk kat mana pula dah? Kat luar. Sejak bila dah duduk di luar? Bukan niat ke dalam hati ke? Dah letak usalli itu pun dah 5 kali. Yang kawan sebelah ni geram dia dengar kan. Tak masuk payah. Apa payah sangat nak masuk. Kita dah letak dia usalli Allah. Niat tunggu jap. Pegang, melekat, tangkap. Ingat dah masuk lah kan. Alhamdulillah dah masuk dah ni kot. Baru baca turun nak balik. Astagfirullahaladzim. Qul a'udzu birabbin nas. Apa bang? Tak masuk. Apa masuk? Dia tak masuk. Apa dia? Niat tak masuk. Tu bila nak masuknya? Susah, setan ni betul lah kata dia. Imam pun nak rukuk kan. Imam rukuk dia Allah. Dia pun Allah Akbar. Senang pula masuk. Setan macam tahu. Dia, kalau tak masuk juga kau tinggal lah. Jadi dia pun buat. Dia sembahyang ke apa? Dia sembahyang ke apa? Tak masuk. Nak masuk ke mana? Ustaz tak faham Ustaz. Niat ni kena masuk. Faham tuan-tuan. Qasad ta'arat ta'yin. Kalau tuan-tuan mengaji bab qasad ta'arat ta'yin ni, qasad ni pun tak habis lagi. Ta'arat ni pun tak habis lagi. Ta'yin ni pun tak habis lagi. Allahu Akbar, alif lam lam ha, alif kaf ba ra, 8 huruf. Betul 8? Betul? Betul. Okey. Berapa dia punya niat dah? Berapa harakat? Takbir. Berapa harakat? Oh, sudah tanya harakat pula ustaz ni kata dia. Nak kena belajar semayang balik. Qasad ta'arat ta'yin. Berapa harakat? Allahu Akbar. Berapa harakat? Berapa? 4. Sekurang-kurang 4. Agak-agak sampai tak kau? Kau dah usalli. Allah. Senyap kan. Ni nak ke mana ni kan? Semayang kita ni. Itu belum bacaan lagi tu. Kan? Imam baca betul lah. Tak apalah imam dia baca kuat. Makmum ni. Imam okey. Imam baca tak ada masalah kan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tak ada masalah. Ar-Rahmanir Rahim. Tak ada masalah kan. Makmum yang di belakang ni. Kita ni. Allahu Akbar kan. Lepas imam baca Fatihah, dia baca surah kan. Kita nak baca Fatihah. Macam mana baca? Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Tu. Mana tasdidnya? Ada yang terlebih tasdid pun ada juga. Allah. Alhamdulillah. Wah, susah semua nak nyebut. Ni pun pening lah ni pun. Tuan-tuan tengok ni semayang ni. Semayang, kadang semayang. Rukun qawli, fi'li, qalbi. Ini pun tak settle tuan-tuan. Macam mana? Tapi hari dah pukul 7 tuan-tuan. Boleh sikit kita nak? Hari pun baru berhenti hujan. Saya pun kebetulan lewat tadi tuan-tuan. Sedap-sedap, selalu sedap pukul 4 dah sedap. Mana tadi leka duk layan anak pula. Sekarang ni sekolah online, nak siapkan dulu sekolah dia semua. Tu yang lambat bangkit tu, bangkit tengok orang dah azan. Tu tengok tanya, baik abang Rahim tu telefon, ustaz kat mana? Kat rumah lagi dah. Hujan pula kan, tidur bertenang-tenang je saya kan. Tapi alhamdulillah lah, lambat tadi pasal salah jalan.
Ada co-pilot pun dia tak apa faham sini. Dia orang Johor, tapi dia pun tak apa faham sangat. Tu sebab saya tak harap sangat orang Johor ni. Kan saya harap sangat pun. Kadang saya lagi tahu pada dia. Saya kata dia Taman Banang Jaya. Dia kata sini lah Ustaz. Taman Banang Jaya depan lagi kan. Surau yang dia tulis tu surau Taman Banang Jaya. Surau ni apa nama? Al-Kawthar. Saya wish lah tengok surau Taman Banang Jaya. Tak ada. Surau Kawthar ada. Jadi saya pun ikutlah wish. Saya perasan masuk sini tu nampak kereta Abang Rahim tu, plate dia. Saya cam kereta dia kan. Ada kereta dia, ada lah di sini kan. Itu hukum akal. Tak tahulah kok siapa bawa kereta dia. Dia tak tahu. Jadi tu saya tengok tadi tu yang lambat tu. Kalau tak tadi sampai sebelum imam habis dia dah sampai. Itu yang lambat ni tuan-tuan. Tuan tengok tak solat kita tak betul. Banyak tak betulnya lah. Dan bacaan kita. Tapi bacaan ni tak semestinya lah ikut lajah Arab. Kadang kita orang Jawa ni sebutan tak apa nak betul lah sikit. Sebab ada orang Jawa dia sebutan ada benda dia tak boleh sebut. Macam sebutan Zainal Abidin, susah nak sebut. Channel Abidin, channel begini. Saya pernah di Negeri Sembilan ada satu tempat nama Pacitan tau. Pacitan ni belah-belah area Tanah Merah, Lukut sana, Parisen tau. So, Jawa dia bukan Jawa macam tuan-tuan. Tuan-tuan Jawa yang faham orang cakap, tuan-tuan cakap saya faham. Ni yang dia cakap langsung saya tak faham. Hari pertama saya datang pergi ceramah tempat tu, datang lah kan. Kita punya bagus datang. Tapi dia tak semawa lah jadi imam. Kokol lah dia, Ustaz. Sila Ustaz. Tak. Dia jadi imam lah. Betul lah tu. Abdulnya dia lah. Kalau dia baca okey lah kan. Saya duduk lah di belakang jadi makmum. Jawa jadi imam. Memang dari kilangnya macam tu nak buat. Macam mana kan. Dia pun baca lah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Imam pun dah tua. Masa tu ialah kebanyakan zaman tu imam semua tua-tua lah. Yang jenis tak mau berhenti jadi imam ni pun ada. Dia nak jadi imam terus. Dah 90 pun nak imam ke lagi. Dia ni macam pelepah pisang lah. Dia tak mau gugur tau. Dia mau kena kerat. Tapi Johor tak ada lah. Johor saya tak nampak lagi yang tua-tua. Banyak yang muda-muda lah kan. Telinga pun dah tak dengar. Tapi jadi imam juga. Puas makmum jerit belakang. Subhanallah. Dia tak dengar. Apa nak subhanallah tu? Saya pernah adab imam 90 tahun ni. 90 tahun tu imam. 90 telinga tak dengar. Kadang pergi jumpa mufti, Datuk, ni imam tak ada yang muda ke tu? Ini paling muda lah ni kata dia. Kita pun alamak. Lepas tu mufti pun kata dia orang ni nak kena potong Ustaz. Dia macam pelepah pisang kata dia. Lihat Ustaz nak berhenti. Padahal laun bukan banyak pun masa tu. RM90 je. Tapi lihat nak mampu berhenti. Bercantai gaya. Sampai tak ada ke yang muda. Bila kita Allah imam, bagilah yang muda sikit kan. Bagilah yang elok sikit baca. Ini imam dah lah tua. Baca pun kalau mic jatuh ni kan. Makmum belakang terutama perempuan lah. Menunglah belakang ibu-ibu tu. Dah rukuk ke belum? Dah rukuk ke belum? Imam ni ada ke tak ada? Imam ni ada ke tak ada? Orang perempuan pula tabir dia tutup rapat ni. Ni. Tutup. Semua tutup rapat. Sampai tak nampak lah. Buka lah sikit. Bagi nampak makmum depan tu. Ni dia tutup ni rapat. Imam pula suara tak dengar. Ni jatuh. Banyak masjid-masjid ni tak berfungsi pun. Kadang berdengung. Tengah-tengah rukuk berdengung. Ni okey ni. Korman lah. Suara lawa-lawa. Mic tak bunyi. Kadang berdengung kan. Kadang jatuh. Bila jatuh tu suara tak dengar. Makmum belakang orang perempuan menung lah. Tunggu. Berdiri je kan. Rupa jemaah laki-laki semua dah balik dah. Dia duduk dalam tu. Ni pernah terjadi ni tu saya cakap. Sampai berturut lah gaya. Dah habis kan. Ni pernah terjadi masa saya lah. Saya pun keluar. Jemaah lelaki tanya, tunggu apa? Rumah tak keluar-keluar sembahyang sunat banyak sangat. Jadi lama dia sunat bang. Tahulah orang perempuan ni kata
Tak apa sunat lagi tak dibuat kata orang. Ni siap dah mula pada lampu ni. Jadi ada anak dia. Pergi tengok mak kita. Tengok mak. Mak dia tengah berdiri tau. Mak tu semua dia. Semua tengah sembahyang kita. Lepas tu anak dia keluar lah. Sembahyang ke bah. Sembahyang apa? Kata abang dia. Tak tahu. Sembahyang. Sembahyang ni. Tahu sunat apa dia buat. Semua ada tu. Semua ada tu. Orang semua dah belah. Seorang balik kan. Tu dia pun datang, suami ni pergi tengok. Tinjau. Sembahyang apa? Kan dah tutup lampu ni. Lepas tu bini dia perasan tau. Bini dia perasan. Dah habis ke sembahyang? Orang dah balik. Dia duduk berkumpul ramai-ramai dalam tu duduk berdiri. Kau berdiri apa? Ni penyakit tutup benda ni. Kena buka sembahyang kan. Jadi saya pun waktu tu pergi Pacitan nak ceramah. Maghrib. Tu dah imam tu. Dia tak ada pelawar saya pun. Dia jadi imam. Jadi imam baca pun okey lah sikit kan. Tiba-tiba tang ayat penghujung tu, syiratal ladzina an'amta aku salah dengar ke? Tapi bunyi macam ngam-ngam, tapi ngam-ngam. Tapi ngam-ngam pun okey lagi lah, jangan kurang kan. Kalau ngam-ngam okey lah, kalau kurang lagi teruk. Itu saya ngam-ngam tangadahim. Ngam-ngam. Ya betul imam ni. Takkan ngam-ngam ni kan. Jadi aku sudah sembahyang subuh, habis ceramah kan. Rupanya imam dia memang pure Jawa tuan. Ngam-ngam. Aku cakap ngam-ngam berat ni, aku cakap kan. Baca. Ya tapi nak marah dia pun tak boleh juga sebab dia daripada kilang dia. Dia belajar imam. Saya pun tanya mufti Datuk. Oh Datuk ngam-ngam. Okey lah ngam-ngam tu kata dia. Kalau kurang lagi teruk. Tak ada yang lebih lagi kata Datuk. Ini kira ngam-ngam ni kira okey lagi. Sebab dah pening nak cari imam kan. Kata Nabi akhir zaman besok kamu tak jumpa imam. La yajidu imaman yusalli bihim. Tidak ada imam untuk nak jadi imam bagi kamu. Tak ada dia kata. Tapi Johor ni alhamdulillah imam dia walaupun dah tua-tua tapi bacaan orang Johor ni ramai yang mengaji tuan-tuan. Mengaji kuat. Kalau belah sana tu dia kurang sikit. Asal boleh jadi imamnya. Kadang-kadang kita nak alah imam bagilah elok sikit kan. Imam tapi sini saya tak ikut tadi, saya tak tahulah siapa imam ni. Imam tak nak ngaku jadi imam. Imam kena bagi muda, jangan bagi tua. Satu lagi Bilal, bagilah Bilal muda sikit. Ini 3 kali batuk nak ngabihkan. Suara Bilal kenalah, dia meresik lah sikit, nyaring kan, nak kejutkan orang lah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia kenalah nyaring sikit. Ini Allahu Akbar, Allah. Nak bagi tidur. Lepas tu sembahyang pula subuh kan. As-salatu khairum minan naum. Panjang sangat naum. Yang dia dengar tidur. Itu dia tidur terus. So itu ada cara kan. Tuan-tuan. Ini tuan-tuan. Allah sembahyang banyak hari ni silap kita tuan-tuan. Banyak bacaan. Kadang semayang kita bagi salam pun tak betul. Tuan tengok orang bagi salam untuk semayang. Cuba perhati. Tuan-tuan duduk belakang, cuba perhati dia bagi salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kan ada makhraj dia. Ini Assalamualaikum. Kadang bagi rumah orang pergi salam, bagi rumah orang pun tak betul. Assalamualaikum. Ni yang dalam pun jawab alam. Yang bagi pun tak betul. Yang jawab sabar lah tu kan? Dah kau bagi tak betul, aku jawab tak betul lah. Ni ibu-ibu pergi rumah orang bagi salam elok. Ni orang perempuan ni kadang-kadang
Assalamualaikum. Tak depan tu. Tak ada orang kau. Assalamualaikum. Pergilah tinjau dapur. Keliling pusing kau. Kok sekarang ni tingkat bukan tingkat ni. Dulu tingkat nako kan. Siap buka. Assalamualaikum. Tak ada orang. Dia dah bagi salam 3 kali, baliklah. Tak ada orang lah tu. Kok ada pun dia saja tak nak keluar. Dia tahu dah ni nak datang mengumpat ni, balas pula ni. Tak betul ni. Hati kita nak rawat, tapi tak betul rawatan. Kalau rawat betul-betul, semayangnya betul, zikirnya betul, baca Qurannya betul, insya-Allah hati akan jadi bersih. Hari-hari susah nak buat laju-laju, susah nak buat banyak-banyak. Tak payah, tak perlu pun. Kata Nabi, khairul a'malu adwamuha. Amal yang paling baik, kata Nabi, ialah yang berterusan, berkekalan. Bukan pasal banyak, bukan pasal laju, bukan pasal panjang. Saya tegur imam-imam kadang-kadang baca surah panjang-panjang, juzuk ini bacanya. Makmum di belakang ni wadduha pun minta pukang, tak hafal. Kita nak baca juzuk kalau tak betul, siapa nak betulkan ni? Kalau dia baca lah sangkutkan siapa nak sambung? Kita wal asri boleh tak? Itu pun tak sambung-sambung enggak. Wal asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukazibuka ba'du biddin. Makmum di belakang relay. Tadi wal asri ni mana ni? Tapi kita tak peduli sebab kita tengah baca Fatihah ni kan. Lantaklah kau mama. Yang imam pun tak ada pula yang betul-betul ke ayat ni kan. Aku baca dah betul lah tadi kan. Wal asri tapi falahum ajrun ghairu mamnun. Jadi tak payah dah baca panjang-panjang lah peringkat kita ni kan. Bukan pelekeh lah tuan-tuan kan. Dah lah kita tak hafal satu bab, makna pun tak faham. Kalau makna tak faham, tak hafal, apa tuan-tuan nak buat kat belakang? Dia baca panjang, subuh pula tu, apa nak buat? Tak, layan perasaan apa lagi? Ni kan mana nak pergi minum ni? Siapa nak ajak ni? Ngetik ngopi kat mana? Tapi pagi ni soto pun sedap. Soto kau imam tak agak habis lagi. Soto ada, lontong ada, kopi ada. Semua kedai mana sedap. Sana dah pergi tak sedap. Roti sana dia lipih. Sana lontong dia tak sedap. Sana soto sedap berjauh. Imam tak agak habis, tiba-tiba rokok. Allah. Tengah sujud duk nampak soto yang sedap situ. Tak payahlah panjang-panjang, tak payah. Standard kita ni inna ataina je. Wal asri izaja li ila fi Quraisyin. Dulu tuan-tuan Pak Kiai yang di Johor ni, tuan-tuan tahu ramai Pak Kiai kan? Ulama-ulama dulu, apa amalan dia? Ada baca juzuk? Tak ada tuan-tuan. Ada zikir banyak panjang-panjang? Tak ada. Satu zikir tu, itulah zikir. Tapi tuan-tuan, parang pun terbang tau. Hari ni kita nak baling parang pun parang terbang. Ada zikir banyak-banyak macam kita ni. Main angguk goyang. Apa tak? Tasbih dah putus dah. Dulu tuan-tuan ni orang Johor ni ramai ni. Pak Kiai, pergi tanya, apa amalan mereka? Apa bacaan semayang? Wal asri izaja qul wallah qul ya. Tak ada pun juzuk. Hari ni punya juzuknya baca doa punya panjang, menangin nonggeng. Apa tak dia apa? Keluar suara selipar orang kat di balunnya. Bukan suara ni. Dulu tuan-tuan dulu zaman dulu ni, zaman tuan-tuan haji ni kan. Keluar suara masjid. Apa cik? Selipar dia kata. Pakailah selipar ni. Tak apa. Balik kaki ayam orang tua tu. Takkan dia ambil selipar orang. Tu beramal mereka. Tak ada panjang pun.
Tak ada wirid panjang-panjang, doa panjang-panjang pun. Selipar orang tak ambil. Ni tadi baca punya panjang, doa punya panjang, wirid punya panjang kan. Keluar-keluar. Saya apa bang? Selipar dia orang ni main sebat, butuh. Aduh. Pakai je lah mana-mana bang. Dia ambil yang baru. Dia pun rembat pula. Selama pula. Sekarang orang lambat pula keluar siapa bang? Selipar. Tak tahu. Pakai lah mana-mana tu bang. Dia orang tersilap. Pakai pula. Dia pilih yang baru je pula tu. 10 orang mencuri kat surau ni. Boleh lepas barang. Tapi bukan surau ni tu. Bukan surau. Kan? Tuan-tuan tengok tak? Nampak tak? Masa amalan ini bukan pasal banyak. Tuan-tuan tengok. Tapi lah tuan-tuan ni mungkin jumpa Pak Kiai tu, tapi tuan-tuan tak kenal dia Kiai. Tuan-tuan mungkin jumpa para wali, tapi tuan-tuan tak kenal dia wali kan. Dia tak ngakulah saya ni wali. Tak ada. Kita tengok wali-wali ni semua pelik-pelik. Macam orang gila semua. Mana? Tu? Gila tu. Gila? Kau jangan layan sangat. Gila. Padahal dia wali tu. Bila dia meninggal baru orang tahu. Kau tahu tak kau kata gila tu kan? Wali tu. Wali apa gila? Kau yang gila bukan dia. Tu. Ramai dan kita je yang tak kenal. Tak kenal. Berapa ramai kiai yang tuan-tuan kenal kat Johor ni? Kat Batu Pahat lah, jangan tempat lain. Batu Pahat ni. Kenal nama je tuan kan? Padahal dia hidup zaman tuan-tuan kan? Dia tuan-tuan tahu dia hidup zaman tu. Cuma kita je tak pergi ngadap kiai tu. Kan? Kita je tak ngadap dia. Saya baca sebuah buku mengenai kiai Johor ni. Banyak tuan-tuan kiai kat Johor ni. Bersepah. Kubur dia kat Johor ni pun banyak. Kita je yang tak tahu. Sebab kubur kiai nak buat apa? Pergilah ziarah. Besok akhirat besok. Mana tahu dia nak bagi syafaat kat kita. Selain daripada Nabi, para alim ulama, Pak Kiai ni. Kan? Ialah semua dah habis. Syafaat lain semua dah habis. Yang ada Pak Kiai, kita pula biasalah ziarah kubur dia tu. Kan? Pernah datang kubur dia tu kan. Dia pun tengok, dia ni pernah datang kubur aku, ziarah aku. Aku nak bagi syafaat kat dia ni. Nak minta Allah Ta'ala tolong. Dia ni salah satu hamba yang baik dengan para alim ulama. Berapa banyak tuan tu kiai kat sini, kubur kiai? Tak tahu. Beratlah tuan-tuan ni. Inilah ziarah kubur kiai, cari. Pergi cari tuan-tuan. Besok akhirat besok diorang ni lah para alim ulama, pak kiai, para masyayikh, para abaib ini, tuan-tuan nak tolong ni. Bukan kita puja dia. Tak. Kita pergi ziarah, tengok. Kan? Johor ni paling ramai tu kiai. Paling ramai para alim ulama. Ni, Batu Pahat ni. Cuma kita dia yang tak tahu. Cuba tuan-tuan kaji balik semula. Tanya orang lama-lama di Johor. Kadang-kadang kita kata gila tu lah kiai. Memang kiai-kiai wali-wali ni, dia macam orang gila ni. Cakap tak tahu punca. Tapi dalam cakap dia ada makna dia. Kita tak tahu. Tapi hari dah 7.20 tuan. Tuan-tuan, saya mic ni saya tak boleh tuan. Saya kalau dah dapat tak mau berhenti bercakap. Nanti tuan bagi tahulah pasal berhenti ya. Tuan-tuan. Allahu Akbar. Boleh berhenti ya? Jadi tuan-tuan, muslimin dan muslimat, betul balik amal ibadat, nak betulkan hati kita ni. Rosak habis dah. Jadi tuan-tuan jangan beramal baca panjang-panjang, jangan. Macam mana inna a'tayna pada cukup. Wal asri pun cukup. Wal as, Allahu Akbar cukup. Jangan panjang-panjang. Saya balik kampung, saya jadi imam tuan-tuan. Kalau saya jadi imam, iza jaa nasrullahi wal fath, orang tua marah. Ustaz, panjang sikit. Balik Azhar. Acik faham ke? Tak faham lah, tapi panjang lah. Asal acik nak berangan lagi lama. Jadi cukup takat tu tuan-tuan. Lain kali tuan-tuan nak panggil lagi. Kalau nak panggil lah. Kalau tak salah panggil gici, kata dia. Sakit telinga aku dengar. Amin. Aku tengok ustaz ni, kata dia. Nasib baiklah kau sekali ni datang kan. Bincang-bincang ji. Panggil. Ini first and last.
Tak panggil aku pergi surau lain yang panggil. Tak lah. Jadi tuan-tuan cukup setakat itu. Dan sebelum akhir tuan-tuan, sebenarnya siapa yang ingin menyumbang pada madrasah kami tuan-tuan, siapa nak sumbang lah untuk madrasah kami, Madrasah Nurul Huda, boleh ambil flyers dekat saya sekarang, sebab nombor bawah ada nombor akaun. Siapa nak masuk tabung, tabungnya ada dalam kereta, saya tak keluarkan tadi tuan-tuan. Ini ada tahfiz kami untuk bantu sementara PKPB ni kan. Ramai mak bapak tak mampu bayar yuran untuk tahfiz. Saya nak boleh berhentikan, tinggal lagi dah 21 juzuk, dah 19 juzuk budak-budak saya kan. Jadi nak berhenti pun kesian juga. Jadi tuan-tuan, siapa ingin membantu boleh masuk dalam tabung ataupun boleh masuk dalam nombor akaun Madrasah Tahfiz Nurul Huda tuan-tuan. Sebenarnya saya ada bawa perniagaan untuk tahfiz, cuma hujan ni saya malas nak keluar. Nanti saya tinggalkan flyers, siapa nak boleh ambil flyers dekat saya nanti, banyak flyers tu. Bagi-bagilah kat kawan-kawan, mana tahu ada rezeki untuk anak-anak tahfiz ni. Sebab PKPB ni kan. Jadi tuan-tuan, insya-Allah kita jumpa lagi. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu zil bilhilmi wa akrimna bittaqwa. Bismillah billah fi Allah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya mohon maaf sekali terkasar bahasa menyinggung perasaan tuan-tuan. Saya sudahi dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk nak dapatkan video-video saya, tuan boleh jumpa Abang Ali ni, minta nombor telefon, dia ada link dengan saya punya video yang direkam lah kuliah-kuliah, siri-siri kuliah saya.